اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Kita sambung pengajian sirah nabawiyah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pengajian sirah nabawiyah daripada kitab As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah karangan Dr. Muhammad Akram Ad-Diya Al-Umari. Kita sampai muka surat 130 Siapa ingat nah? Muka surat 139 nah. Muka surat 139. Ini kita masih lagi bawa tajuk dakwah sirriyah, iaitu dakwah secara rahsia dalam tempoh 3 tahun. Bermula pada turun wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Qum fa'anzir itu sebagai isyarat bahawa Nabi adalah seorang Nabi dan Nabi wajib memberi peringatan kepada kaumnya. Qum, bangunlah, dan juga fa'anzir, beri peringatan. Dan saya ulang sekali lagi, ayat qum fa'anzir sebenarnya Allah perintah Nabi ketika Nabi sedang tidur ataupun sedang berehat. Jadi pengajarannya Allah nak bagi tahu, bila mula turun Al-Quran, kamu tak boleh tidur ataupun tak boleh berehat, kecuali sekadar yang cukup sahaja. Tak boleh tidur lebih-lebih, tak boleh berehat lebih-lebih. Sebab apa? Sebab inna sanulqi alayka qawlan saqila. Sebab kami nak campak pada engkau satu bebanan yang berat, iaitu Al-Quran. Jadi Allah kata, qumil laila illa qalilah, bangunlah semua malam. Illa qalilah, kecuali sedikit saja. Jadi bermulanya turun Al-Quran makna berakhirnya waktu rehat, berakhirnya waktu tidur. Sebab tu Allah suruh Nabi bangun ketika dia sedang berehat dan tidur, sebagai isyarat lepas ni tak ada dah waktu tidur-tidur, waktu rehat-rehat, waktu suka-suka, tak ada dah. Yang kedua, Allah kata qum, bangun. Kemudian fa'anzir. Makna Allah yang kedua, Allah nak bagi tahu, bila nak berdakwah, bila nak bagi peringatan, kena serius. Jangan main-main, jangan buat sambil duduk, jangan buat sambil baring, kan? Tapi kena bangun berdiri, tegas. Sebab kerja ni kerja berat, kerja besar, kerja yang tak boleh dibuat main-main. Qum, bangun. Dan kemuncaknya apa? Kemuncaknya warabbaka fakabbir. Besarkan Tuhan engkau dalam hidup kamu. Bila kamu buat kerja dakwah, jangan takut pada sesiapa, hanya takut pada Allah. Jangan berserah kepada sesiapa, hanya berserah kepada Allah. Jangan agungkan sesiapa, hanya agungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah matlamat dakwah, matlamat al-inzar. Dan itulah sebenarnya kekuatan Nabi dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat Quraisy yang
yang rusak dalam semua aspek kehidupan. Nabi bukan nak baiki, bukan nak tampal ni, tapi nak tukar terus. Buang semua fahaman akidah amalan jahiliah dan menukarkannya dengan fahaman yang baru, akidah yang baru, amalan yang baru. Jadi kekuatan Nabi ialah Nabi letak Allah yang paling besar dalam hidupnya. Allah yang paling besar dalam hatinya. Okey, setelah itu berlakulah dakwah secara rahsia dan golongan pertama beriman, Khadijah, Abu Bakar, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan seterusnya. Kita berhenti setakat muka surat 139. Sementara kita sambung. Sementara Amr bin Absah As-Sulami berpendapat bahawa dirinya merupakan orang keempat daripada 4 orang yang pertama kali masuk Islam. Ia berkata, sungguh aku melihat diriku ketika itu 1/4 bahagian daripada Islam. Adapun berkenaan dengan faktor-faktor yang mendorongnya masuk Islam, iaitu Amr bin Absah As-Sulami berkata, ketika aku masih jahiliah, aku pernah mengira bahawa manusia berada di atas kesesatan. Jadi Amr ni masa dia jahiliah, dia antara orang yang sedar. Amr bin Absah ni antara orang yang sedar, orang yang cerdik. Sebelum datang Islam, dia dah berfikir. Dia dah berfikir bahawa apa yang diamalkan oleh masyarakat adalah salah dan sesat. Jadi dia kata, manusia ketika itu berada di atas kesesatan. Mereka tidak berada di atas sesuatu apapun. Dan yang pasti bahawa mereka menyembah berhala. Jadi sebenarnya siapa-siapa yang waras, dia akan tahu bahawa sembah berhala adalah sesat. Sebab menyembah sesuatu yang tidak boleh memberi manfaat ataupun mudarat. Tidak boleh menyelesaikan masalah orang. Bahkan dia sendiri pun tak boleh bergerak, melihat pun tak boleh, mendengar pun tak boleh. Lalu aku mendengar tentang seseorang di Mekah yang mengkhabarkan beberapa berita. Jadi Amr bin Absah ni duduk di luar Mekah lah. Kemudian dia mendengar ada orang muncul di Mekah membawa satu berita yang baru. Makna mesej dakwah dah sampai ya. Mesej dakwah sampai. Walaupun tahap ini tahap rahsia. Jadi sampai secara rahsia. Maka apapun, aku pun menaiki kenderaanku dan pergi menemuinya. Ternyata ia adalah Rasulullah SAW yang sedang bersembunyi kerana perlakuan kasar kaumnya. Aku merasa tibalah aku pun masuk menemuinya di Mekah. Aku bertanya, siapa engkau? Nabi menjawab, aku adalah Nabi. Aku bertanya lagi, apa itu Nabi? Beliau menjawab, Allah mengutuskan aku. Dia sebenarnya Nabi ni ialah daripada perkataan Naba'ah yang ada disebut dalam surah An-Naba'. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Jadi Nabi-Nabi itu sebenarnya daripada perkataan Naba'ah. Naba'ah apa makna dia? Berita besar. Jadi kalau Nabi, apa kaitan dengan berita besar? Iaitu Nabi dalam bahasa Arab ialah pembawa berita yang besar. Pembawa berita yang agung. Apa berita yang besar ni? Iaitu tentang tujuan kehidupan kita. Tentang kehidupan akhirat yang kekal abadi. Itu berita besar tu. Sebab itu dia panggil Nabiyu. Jadi bila ditanya siapa Nabi, Nabi menjawab, Allah telah mengutuskan aku. Jadi Nabi-Nabi bawa berita besar. Berita itu daripada siapa? Daripada Allah. Bukan direka oleh Nabi. Ia mengutuskan aku, kata Nabi, dengan menyambung tali persaudaraan, menghancurkan berhala dan mengesahkan Allah yang tiada sekutu baginya. Jadi mesej yang Allah utuskan kepada aku untuk disampaikan kepada manusia ialah, pertama, merapatkan hubungan silaturahim, berkasih sayang. Manusia apa jenis bangsa sekalipun, di mana saja berada, wajib berkasih sayang. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, aku jadikan kamu ni lelaki dan perempuan dan berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai suku
Semuanya tujuan untuk apa? Lita'arafu, supaya kamu saling berkenalan, dan selepas berkenalan saling berkasih sayang. Jadi mesej Islam jelas, bukan untuk bergaduh, bukan untuk sombong menyombong, tapi untuk berkenalan dengan sesiapa saja, kemudian ajak mereka kepada Islam, kemudian berkasih sayang. Itu mesej pertama. Yang kedua, untuk menghancurkan berhala. Maksud menghancurkan berhala ni ialah menghapuskan fahaman akidah menyembah berhala ataupun yang seumpama dengannya. Dan yang ketiga, untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah. Kemudian kata Amr bin Absah, aku bertanya lagi pada Nabi, siapa yang sudah bersamamu di atas jalan ini? Beliau menjawab, iaitu orang merdeka dan budak sahaya. Orang merdeka dan budak sahaya. Orang merdeka ni bukan hamba lah. Macam Abu Bakar, Khadijah, Osman, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua tu adalah orang yang merdeka. Adapun budak sahaya hamba seperti Bilal bin Rabah. Jadi kemudian Nabi lanjut menceritakannya, dan pada saat itu beliau bersama Abu Bakar dan Bilal yang sudah beriman kepada beliau. Tengok Abu Bakar siapa ni? Bangsa Quraisy, bangsa Arab yang mulia. Kemudian dia juga adalah tokoh korporat. Dia juga adalah orang yang dihormati dalam masyarakat. Kemudian Bilal pula siapa? Bilal adalah bukan bangsa Arab, bangsa Habsyah. Dan tugasnya, peranannya dalam masyarakat hanyalah sebagai seorang hamba. Tapi dua-dua ni, bila masuk Islam, disamatarafkan oleh Allah. Bila dengan Abu Bakar, tidak ada beza. Sebab Allah kata, dasar Islam ialah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa bukan bangsa, bukan kekayaan, tetapi orang yang paling bertakwa. Jadi kata Nabi, bersama aku Abu Bakar dan Bilal yang sudah beriman kepada beliau. Lalu aku menegaskan, kalau begitu aku ikut denganmu. Kalau macam tu aku nak ikut kamu dan beriman. Nabi pun menjawab, sesungguhnya engkau tidak akan mampu melakukan hal itu pada saat seperti ini. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana kondisi keadaan manusia sekarang? Apa maksud Nabi? Nabi nak beritahu, kalau kamu nak beriman, kamu tak akan mampu. Sebab sekarang keadaan sangat-sangat kuat tekanan. Iaitu dakwah secara rahsia. Nak bergerak ke, nak jumpa Nabi ke, semua diperhatikan dan semua kena berhati-hati. Jadi keadaan sangat-sangat tertekan, sangat-sangat kena jaga kerahsiaan. Jadi Nabi kata, kalau kamu nak masuk Islam ni takut kamu tak mampu. Maka Nabi bagi nasihat, sekarang kembalilah dulu kepada keluarga kamu. Tengok, Nabi ni cerdik. Nabi ni orang yang pakar dalam strategi. Bukan setakat pendakwah je. Kadang-kadang pendakwah tak ada strategi. Kadang-kadang cara dia berdakwah menyebabkan orang lari daripada dakwah. Kadang-kadang cara dakwah dia menyebabkan dakwah dalam bahaya. Tapi Nabi ni bukan sebagai pendakwah saja, tapi dia pakar strategi dalam dakwah. Jadi Nabi nasihat pada Amr bin Absah, supaya kamu balik dulu ke rumah, balik dulu ke kampung kamu. Kemudian jika engkau mendengar bahawa aku telah menang, maka datanglah kepada aku. Bila kamu dengar berita aku dah menang ke, contohlah hijrah ke Madinah dan dapat tegak negeri Islam, masa itu datanglah dan terimalah Islam. Maka aku pun kembali kepada keluargaku, sementara Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Sampailah masa Nabi berhijrah ke Madinah, aku berada di tengah keluargaku, maka aku pun bergegas. Bila dapat maklumat Nabi telah berhijrah ke Madinah, kata Amr bin Habsah As-Sulami, aku pun bergegas mencari berita dan bertanya kepada orang yang bertemu beliau di Madinah. Hingga ada sekelompok orang daripada Madinah datang menemui aku. Aku bertanya, apa yang dilakukan oleh seseorang yang baru saja datang ke Madinah? Mereka menjawab, orang-orang bersegera dan berlomba menemui Nabi. Jadi Amr bin Absah bertanya, apa biasa orang datang Madinah dia buat apa dulu? Maka orang Madinah kata, biasa orang datang Madinah dalam sekarang lah setelah Nabi berhijrah.
Iaitu semua berebut dan berlomba jumpa Nabi dulu. Kaumnya ingin membunuhnya. Kaum dia, iaitu kaum Nabi di Mekah, nak membunuh dia. Tapi mereka tidak sanggup melakukan hal itu. Maka kata Amr bin Absah, aku pun pergi ke Madinah dan menemui Nabi SAW. Ini dia dapat berita lah. Jadi bila dia dapat berita, dapat maklumat, barulah dia bergerak ke Madinah. Okey, nampak jelas bahawa Rasulullah SAW tidak menyebutkan nama-nama orang yang sudah masuk Islam satu persatu kepada Amru. Jadi Nabi sebut secara umum je. Yang bersama aku memeluk Islam ialah ada merdeka, ada hamba. Nabi tak sebut siapa dan berapa orang. Kenapa? Strategi. Sebab dakwah masa itu ketika dalam tempoh rahsia. Jadi kalau Nabi beritahu siapa, kemudian beritahu berapa orang, kemudian Amr bin Absah mungkin tak amanah, bocor rahsia, mungkin akan dibunuh oleh orang musyrikin Mekah. Dan akhirnya Islam tidak akan berkembang. Bila benih-benih yang pertama dicantas daripada awal. Itu strategi Nabi. Jadi pengajaran untuk kita benda. Ada benda, walaupun benda itu baik, tapi bukan semua orang boleh tahu. Ada orang yang tak boleh kita bagi tahu. Sebab apa? Tak ada keperluan. Dan mungkin dia tak boleh pegang amanah. Berita ini akan bocor dan sampai kepada musuh. Okey, nampak jelas bahawa Rasulullah tidak menyebutkan nama-nama orang yang sudah masuk Islam satu persatu kepada Amru. Beliau hanya menyebut nama Abu Bakar dan Bilal sahaja kerana khawatir akan keselamatan orang masuk Islam daripada gangguan orang-orang kafir. Benda-benda macam ni, kalau kita setakat belajar agama je, baca Quran je, belajar hadis je, kita tak tahu ni. Sebab ini strategi dakwah. Dan sebenarnya strategi dakwah ini ada disebut dalam Al-Quran. Ada disebut dalam Quran. Nanti kita akan baca ayatnya. Barangkali ia masuk setelah pertanyaan tentang siapa sahaja yang sudah masuk Islam terjawab. Ungkapan Amr bin Absah adalah, sungguh aku melihat diriku ketika itu 1/4 bahagian daripada Islam. Hal itu sesuai dengan ia lihat ketika itu. Maka sebenarnya jumlah orang yang sudah masuk Islam ketika itu lebih banyak daripada yang terlihat pada fasal di mana orang-orang Quraisy menunjukkan keangkuhan dan kebrutalannya. Oh, ini bahasa brutal. Tapi dia Indonesiakan. Orang musyrikin menunjukkan keangkuhan dan kebrutalannya terhadap Islam. Begitu juga gangguannya terhadap kaum muslimin seperti yang beliau ungkapkan kepada Amr bin Absah. Sebagaimana Nabi bagi kepada Amr, makna keadaan sangat-sangat tidak sesuai untuk engkau memeluk Islam di peringkat Mekah ni, di peringkat rahsia. Iaitu kata Nabi, tidakkah engkau perhatikan bagaimana keadaanku sekarang dengan keadaan orang lain? Okey, kemudian kata penulis, di antara hal yang menunjukkan bahawa kaum muslimin menyembunyikan keislaman mereka adalah peristiwa di mana Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang menganggap dirinya orang yang keempat masuk Islam. Sebahagian rawi kemudian berusaha mencari jawapan atas kontradiksi yang terjadi antara pernyataan Abu Zar dan pernyataan Amr bin Absah. Jadi Amr bin Absah dia berkata, aku orang keempat. Abu Zar Al-Ghifari pun mengatakan, aku orang keempat. Kenapa berlaku tu? Bercanggah. Sebabnya ialah Islam tersebar di ketika itu dalam peringkat rahsia. Jadi bila rahsia, tak tahu siapa yang pertama, yang kedua. Dia agak-agak aja. Aku yang keempat. Tiba-tiba kawan tu juga kata dia yang keempat. Sebab dia pun tak tahu siapa yang sebelum dia dan siapa yang selepasnya. Hal ini memberikan sinyalemen bahawa prinsip dakwah sirriyah secara rahsia sangat memperhatikan faktor kondisi dan situasi. Termasuk dalam fasa dakwah jahriyah sekalipun. Jadi kadang-kadang kerahsiaan ni kena jaga betul-betul. Kadang-kadang sampai tahap dakwah dilakukan secara terbuka pun ada juga benda-benda yang perlu dirahsiakan. Sebagaimana kita tahu Nabi rahsiakan perancangan Nabi nak berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Walaupun masa itu dakwah telah dilakukan secara terbuka. Bila dakwah dilakukan secara terbuka, mesej dakwah terbuka. Tapi strategi tetap dirahsiakan. Okey. Saya nak sebut sikit di sini tentang kesan dan hasil dakwah secara fardiah selama 3 tahun.
Saya kutip daripada buku yang dikarang, buku Sirah Nabawiyah, Waqai' wa Ahdas, yang dikarang oleh Dr. Ali bin Muhammad As-Salabi. Dia ulas bagaimana proses gerakan dakwah Nabi secara rahsia dan apa kesan dan hasilnya. Dan apa strategi Nabi dalam tempoh 3 tahun ni. Okey. Pertama dia kata, dalam tempoh 3 tahun hasilnya apa? Lebih kurang 40 orang yang memeluk Islam secara rahsia. 40 orang. Macam kita sebut tadilah, semua lebih kurang 40 orang. Okey. Tapi daripada 40 orang ni, kebanyakannya orang miskin, hamba ataupun orang yang biasalah. Orang kaya, pembesar. Yang mana? Kalau ikut maklumat yang biasa kita dengar, kebanyakan di peringkat awal yang memeluk Islam ialah golongan miskin. Golongan hamba. Tapi sebenarnya itu salah. Tidak betul dengan fakta. Ada seorang penulis sirah, Dr. Saleh Al-Syami, dia mengatakan, kami tak menafikan bahawa peringkat awal ada golongan miskin, golongan mustad'afin, bahkan golongan hamba yang memeluk Islam. Itu kami tak nafikan. Tapi kami menafikan bahawa kenyataan yang mengatakan kebanyakan yang memeluk Islam di peringkat awal adalah orang miskin, orang yang lemah dan golongan hamba. Itu tak betul. Bahkan mengikut kajian yang dibuat oleh Ustaz Saleh ni, dia buat kajian daripada 40 orang yang masuk Islam di peringkat awal, hanya 13 orang sahaja yang miskin, yang mustad'afin, yang golongan hamba. 13 orang saja. Maknanya majoriti yang mana? Majoritinya kebanyakan bukan orang miskin, bukan hamba. Orang yang merdeka, orang kaya, pembesar. Seperti dia kata Abu Bakar, Osman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Golongan yang ada nama dan ada pengaruh dalam masyarakat di Mekah. Okey. Itu fakta. Kemudian, apa? Dari situ pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Selama ni kita mungkin silap faham kan? Di peringkat awal kebanyakan masuk Islam ialah golongan miskin. Sebenarnya tidak tepat. Okey, setelah kita tengok yang tepatnya ialah kebanyakannya bukan golongan miskin. Tapi daripada golongan yang ada nama, ada pengaruh, orang kaya, orang yang dihormati dalam masyarakat Mekah. Jadi di situ sebenarnya menggambarkan tabiat Islam. Itu menggambarkan itulah tabiat Al-Quran. Tabiat Al-Quran ni ialah dia akan masuk kepada jiwa yang bersih. Bukan orang kaya, bukan orang miskin. Mana-mana jiwa yang bersih, yang bersedia untuk mencari kebenaran, Quran akan masuk, hidayah akan masuk. Tak kira siapa dia, apa latar belakangnya. Jadi Islam ni sesuai bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang miskin, bukan untuk orang kanak-kanak. Tapi Islam sesuai untuk jiwa yang bersih. Kalau dia kanak-kanak, boleh masuk. Kalau dia orang kaya, boleh masuk. Kalau dia pemimpin negara, boleh masuk. Sebab tu kita belajar kisah budak ghulam dakwah kan. Tengok yang beriman yang pertama siapa? Menteri, pembesar kan. Lepas tu baru datang rakyat, orang awam. Jadi pengajaran di sini, dakwah ni kena fokus kepada hati yang bersih. Sebab tu kisah Abasa wa Tawalla. Nabi berdakwah pada pembesar Quraisy. Tiba-tiba datang Abdullah bin Maktum yang miskin, yang buta. Dan Nabi berpaling, Nabi tak layan. Allah tegur Nabi. Kenapa? Nabi tak layan sebab apa? Sebab dia seorang. Dan dia bukan pembesar. Dan dia tidak ada pengikut. Dia bukan orang yang dihormati dalam masyarakat. Yang pembesar ni ada pengaruh, ada kuasa dan ada pengikut. Maka cara ijtihad Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kamu salah pilih. Nabi anggap dengan pembesar tu lebih mudah masuk Islam dan pengikutnya akan ikut. Salah pertimbangan. Allah kata pilihlah orang yang jiwanya bersih,
walaupun dia miskin. Allah kata ada pun orang yang orang yang datang yas'a, bersegera. Abdullah bin Maktum walaupun dia miskin, walaupun dia seorang, tapi cara dia datang menunjukkan dia ikhlas. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang bersungguh-sungguh, itu tanda dia ikhlas. Wa huwa yakhsha, dan dia takut pada Allah, maka jangan kamu tak layan. Adapun pembesar tu jiwa dia kotor, jiwa dia sombong, istakbar, maka jangan dahulukan mereka. Itulah Islam, itulah Islam. Sebab itulah ialah biasa kan, biasa yang suka sombong, ego ni biasanya susah nak dapat hidayat. Dan biasanya siapa yang sombong, siapa yang ego, siapa yang susah nak tunduk pada kebenaran? Orang kaya, orang yang berpangkat. Tetapi cara Nabi berdakwah akhirnya menampakkan bahawa Islam ni sesuai untuk orang yang jiwanya bersih. Abu Bakar walaupun dia kaya tapi dia tak sombong. Abdul Rahman bin Auf walaupun dia kaya, Osman bin Affan walaupun ada nama dalam masyarakat dan kaya, tapi jiwa mereka bersih. Mereka ada nilai-nilai yang mulia dalam jiwa mereka. Maka sebab itulah bila dibentangkan Islam, bila dibaca Al-Quran terus meresap ke dalam hati. Jadi penghalang utama untuk kita dapat hidayah ialah apa dia? Sombong. Ego. Kita rasa kita dah pandai, kita rasa kita lebih baik pada orang. Itu penghalang. Hidayat tak akan masuk, dan orang yang sombong ni tak akan masuk syurga. Walaupun ada sebesar zarah daripada sifat sombong. Okey? Kemudian pengajaran dia juga ialah Allah nak bagi tu Islam ni adalah untuk semua. Bila orang tu masuk Islam tidak ada beza dah, siapa kaya siapa miskin. Bila Abu Bakar masuk Islam, dia anggap dia sama dengan Bilal. Bila dia masuk Islam, dia tak rasa dia hamba. Dia rasa dia sama dengan Abu Bakar. Itulah nilai Al-Quran. Bila masuk dalam jiwa manusia, hilang rasa sombong, hilang rasa hina. Sebaliknya, masing-masing rasa bangga dengan keislaman. Jadi pengajaran untuk kita, saya pada pandangan saya duk perhati ramai yang belajar agama, tapi tak hilang rasa sombong. Yang orang miskin pula ada juga belajar agama ataupun tak belajarlah, dan terus dalam keadaan rasa dia hina. Dia rasa dia tidak ada tempat dalam masyarakat. Dua-dua tu salah. Yang kaya lagi salah. Kenapa? Ramai yang kaya belajar agama tapi sifatnya tetap sombong. Dia tak boleh nak pergi duduk dengan orang miskin, nak bersembah dengan orang miskin, nak pergi ziarah orang miskin. Tak ada. Makna apa? Dia masih ada sifat sombong. Makna apa tu? Sebenarnya dia belum beriman dengan sebenar-benarnya kepada Al-Quran. Quran belum merasak dalam hati orang-orang ini. Okey. Okey. Soalan, di mana center Nabi berdakwah ni? Kita kalau nak berdakwah kan biasa ada pusat, ada office kan, ada pejabat. Ada center dia kan. Tapi Nabi berdakwah di mana center dia? Macam mana dalam tempoh 3 tahun ni 40 orang lebih boleh beriman kepada Rasulullah. Dan mereka beriman ni tak mungkin. Tak mungkin mereka beriman melainkan mereka jumpa Rasulullah. Rasul kepada utusan kepada Allah, pendakwah, penterbiah yang paling hebat. Bila Nabi sampaikan Al-Quran kepada sahabat, terus mesat dan terus beriman. Dan tak akan goyah. Walaupun datang ujian yang sangat-sangat besar. Tapi persoalannya di mana Nabi berdakwah ni? Sampai dakwah walaupun secara rahsia tapi merebak. Dan tak terbongkar dalam tempoh 3 tahun. Hebat. Nabi adalah seorang penterbiah yang hebat. Perancang strategi yang hebat. Di mana center dia? Di rumah Nabi? Bukan. Kalau Nabi berdakwah di rumah Nabi, buat usrah di rumah Nabi, dakwah tak akan berkembang, bahkan dakwah mungkin akan dicantas dan mati daripada hari-hari pertama lagi. Center dakwah Nabi ialah di rumah
Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kenapa? Subhanallah. Benda kadang-kadang nampak simple, tapi kalau tersilap pilih, Islam boleh hancur. Dakwah boleh mati. Simple aja. Apa dia? Pilih tempat untuk buat usrah. Pilih tempat untuk berdakwah. Pilih tempat untuk buat kelas. Khususnya dalam tempoh rahsia, dalam tempoh sirriyah. Jadi kenapa Nabi pilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam? Ada 3 sebab. Ada 3 sebab. Pertama, boleh catat bila kita nak buat kerja dakwah, kena ambil ikut panduan ni. Pertama, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam adalah daripada Bani Makhzum. Adalah daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum ni bermusuh, bergaduh dengan Bani Hashim, iaitu daripada keturunan Nabi. Jadi bila Nabi buat usrah, buat perjumpaan, turun jauh wahyu, Nabi pergi rumah Al-Arqam, panggil orang yang dah beriman berkumpul kat situ. Sebab Al-Arqam bin Abi Al-Arqam daripada Bani Makhzum musuh kepada Bani Hashim. Jadi orang musyrikin Mekah tak akan terfikir pun Nabi daripada Bani Hashim akan berdakwah di rumah musuh kepada Bani Hashim. Boleh faham strategi Nabi? Kalau Nabi buat usrah ke, pertemuan ke, kelas tadabbur ke di rumah Nabi, mesti dapat dikesan oleh orang musyrikin. Sebab Nabi yang membawa dakwah, mungkin dengan mudah je orang cari tempat rumah pembawa dakwah tu. Tapi Nabi tak buat di rumah dia. Nabi buat di rumah Al-Arqam Bani Makhzum yang merupakan musuh kepada Bani Hashim. Jadi orang musyrikin Mekah tak akan terfikir bahawa Nabi buat dakwah di rumah musuh kepada Bani Hashim. Bagi analogi lah. Orang PAS, contoh politik. Orang PAS, dia buat usrah di rumah bekas ahli PKR, kan? Jadi, musuh tak akan perasan lah di mana PAS buat usrah, kan? Sebab apa? Dia tak akan dapat kesan. Sebab di rumah tu memang orang kata musuh kepada PAS. Tiba-tiba, mana mungkin PAS buat usrah di rumah musuhnya. Strategi contoh. Boleh faham? Ini contoh je, tak ada kaitan dengan politik. Yang kedua, sebab kedua, kenapa Nabi pilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam? Iaitu Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ketika dia masuk Islam, ya Allah, umurnya 16 tahun. Umurnya 16 tahun. Hebatnya. Kenapa Nabi pilih untuk buat kerja dakwah, untuk baca wahyu yang Allah turunkan di rumah budak? Supaya orang musyrikin tak terfikir pun dakwah ni kerja besar, kerja menentang masyarakat, kerja melawan arus, tak mungkin Nabi buat di rumah budak. Boleh faham? Mesti Nabi buat di rumah-rumah tokoh-tokoh sahabat, Abu Bakar ke, Osman bin Affan ke, Abdurrahman bin Auf ke. Tengok strategi Nabi. Sebab itulah dengan strategi ni, dakwah secara rahsia berjalan dengan berjaya, walaupun dalam tempoh 3 tahun, dan dalam kelompok masyarakat yang kecil. Sepatut masyarakat lagi semakin kecil, dia lagi mudah terdedah. Berbeza dengan masyarakat yang besar dan ramai. Okey. Yang ketiga, sebab ketiga. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, dia adalah orang yang tidak terkenal. Orang tidak terkenal dengan nilai-nilai yang baiklah untuk masuk Islam. Tambah-tambah lagi dia budak, kan? Jadi bila dia tidak terkenal dengan nilai-nilai yang baik, orang Arab musyrikin Mekah tak akan terfikir
dia masuk Islam dan dijadikan rumahnya sebagai center dakwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. 3, benda-benda macam ni kena belajar. Sebenarnya cara Nabi berdakwah ni sebenarnya inilah cara Nabi nak sampaikan Al-Quran. Cara Nabi nak sampaikan Al-Quran juga berkait dengan strategi. Kalau salah strategi, Quran tak akan sampai. Dan itulah gambaran bahawa Quran ni sangat-sangat jauh daripada tujuan yang kita faham, iaitu baca untuk dapat pahala, baca untuk khatam, baca untuk tajwid. Kalau baca untuk dapat pahala, baca untuk betulkan tajwid, Nabi tak perlu berahsia. Nabi tak perlu berahsia. Terus baca tepi Kaabah aja. Dan orang musyrikin kata baca untuk apa ni? Betul tajwid je, nak dapat pahala. Orang musyrikin tak kacau. Orang musyrik kata ahlan wa sahlan. Mungkin orang musyrikin sponsor pula bagi allowance pada Nabi. Kalau nak mengajar Quran saja, kami bagi allowance. Tapi Quran bukan tujuan itu yang utama. Okey. Kemudian, apa subjek utama yang diajar oleh Nabi di madrasah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam? Ya Allah. Pakar sirah ni, dia mengatakan, inilah satu sekolah yang terbaik di dunia. Dulu, kini dan selama-lama. Kalau universiti, inilah universiti yang terbaik di dunia. Daripada mula Nabi Adam sampailah kiamat. Inilah universiti yang terulung, yang terunggul, yang terbaik, yang tidak akan ada contoh yang sama sepertinya. Apa universiti? Iaitu di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Hebatnya universiti ni. Rumah biasa je, tapi melahirkan generasi yang terbaik. Kuntum khayra ummatin. Generasi yang berani berjuang untuk agama Allah walaupun terpaksa menggadaikan segala harta, segala nyawa, kerehatan, keseronokan. Mereka dididik di mana? Di sekolah, di universiti. Kata apalah saja, inilah tidak akan ada di dunia universiti ataupun sekolah ataupun ma'had yang terbaik, lebih baik daripada madrasah sekolah Al-Arqam bin Abi Arqam. Kenapa sekolah ini terbaik? Sebab bangunan? Bukan. Sebab peralatan mengajar terbaik? Bukan. Tak ada apa pun. Tak ada satu-satu alat pun. Kursi tak ada, meja tak ada, whiteboard tak ada, Quran yang bertulis pun tak ada, telefon digital lagi tak ada. Habis kenapa dia jadi satu sekolah, satu universiti yang terbaik? Sebabnya gurunya. Gurunya adalah Rasulullah. Gurunya adalah utusan daripada Allah. Mana mungkin guru wakil daripada Tuhan tiba-tiba tak dapat melahirkan manusia yang hebat. Dan sebab kedua, sekolah universiti yang Nabi ajar menjadi universiti ataupun sekolah yang terbaik ialah sebab silibusnya, subjeknya. Sebab silibus ataupun subjek yang diajar. Apa subjek yang diajar? Oh, subhanallah. Saya bila baca, ini tak ada dalam buku sirah ni, tapi saya baca daripada buku sirah lain. Bila saya baca, ya Allah, banyaknya kita buang masa, banyaknya kita buang duit, banyaknya kita buang umur kepada pendidikan anak-anak, tapi hasilnya tak ke mana. Tapi zaman Rasulullah tak ada kos, masa pun tak lama, tapi lahirlah generasi yang hebat, generasi yang hebat yang boleh menguasai dunia, yang kerana mereka lah Islam sampai satu dunia, yang kerana mereka lah Islam nampak hebat, Islam nampak kuat, dan Islam adalah agama yang tercantik, yang terbaik di dunia. Kerana golongan inilah yang lahir di Universiti Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Subjeknya apa? Berapa subjek mereka belajar? Satu subjek je. Satu subjek. Bukan 10, bukan 14, bukan 20. Saya dulu belajar di sekolah Arab. Sekolah menengah Arab di Kelantan. Kemudian Muhammadi ada 14, 15 subjek. Belajar pagi sampai tengah hari, sampai pukul 2. Lembek setiap hari. Daripada sekolah rendah, kemudian sambung menengah lagi.
tengok-tengok baca Quran tak faham, cinta dunia, malas beribadat, takut rezeki, takut pada musuh, takut pada hantu, lagi teruk takut pada bini. Kan? Jadi subjek apa ni? Subjek yang diajar oleh Rasulullah di Universiti Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang dapat melahirkan umat yang terbaik yang Allah iktiraf, yang Allah puji. As-sabiqun al-awwalun. Berapa subjek? Satu, iaitu Al-Quran. Al-Quran. Dengan Al-Quran, Nabi boleh ajar para sahabat sehingga mereka beriman, sehingga mereka kenal Allah, pencipta langit dan bumi. Sehingga mereka cinta kepada Allah dan mereka utamakan Allah lebih daripada segala-galanya. Akhirnya mereka bukan setakat mereka dapat dunia, tapi mereka adalah generasi awal yang akan masuk syurga. Yang akan masuk syurga yang antara tempat yang paling tinggi. Abu Bakar, Umar adalah tempat syurga yang paling tinggi di akhirat besok. Apa mereka belajar? Matematik tak, sains tak, geografi tak. Apa lagi? Hanya subjeknya ialah Al-Quran. Jangan salah faham, jangan salah faham. Kadang-kadang cara kita berfikir beda. Ustaz, kalau kita tak belajar matematik, lemahlah kita lagi ditindas. Cuba tengok sejarah Nabi. Nabi ajar Quran pada sahabat sahaja. Tapi akhirnya Rom dan Parsi tunduk pada kerajaan Islam di Madinah. Mereka belajar apa? Satu subjek, iaitu Al-Quran. Kita belajar macam-macam, matematik, sains, A+. Tapi kita masih tunduk kepada musuh. Sampai sekarang Islam tak boleh angkat kepala. Sampai sekarang Islam dihina, kan? Tapi macam-macam subjek kita belajar. Macam-macam kita ada kepakarannya. Tapi akhirnya kita tetap tunduk kepada musuh. Jadi subjek yang Nabi ajar kepada para sahabat di peringkat awal, satu, itu Al-Quran. Okey. Jadi, kekuatan para sahabat generasi awal apa dia? Bila turun wahyu pada Nabi, terus Nabi sampaikan. Dan mereka mendengar sendiri daripada mulut Nabi. Oh, nikmatnya. Kita dengar wahyu Allah daripada mulut ustaz kan. Ustaz pun cedok daripada kitab tafsir kan. Jadi berapa lapis tu? Sementara nak sampai ke Nabi. Tapi generasi awal ni, direct. Turun wahyu pada Nabi, terus Nabi, daripada mulut Nabi mereka dengar, mereka faham. Terus masuk ke dalam hati. Bila masuk dalam hati, dia tak nampak dah. Takut pada manusia, cinta dunia tak nampak dah. Yang ada dalam hati mereka, akhirat yang kekal abadi. Yang ada dalam hati mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di sini saya nak sebut, boleh catat ini bagus ni. Apa kelebihan para sahabat generasi awal ni di peringkat rahsia yang diajar oleh Rasulullah, murabbi yang teragung, dan subjeknya hanya Al-Quran, tapi akhirnya menjadi manusia yang terhebat di dunia yang tak akan berulang sampai kiamat. Apa kelebihan ataupun ciri-ciri keistimewaan para sahabat generasi pertama? Boleh catat sebagai panduan untuk kita mendidik anak-anak kita, mendidik pelajar-pelajar kita dan seterusnya. Okey, pertama al-istijabatu al-kamilah lil wahyi wa adami taqdim baina yaday. Ini penting ni. Keistimewaan, kelebihan yang ada pada generasi pertama di kalangan sahabat di peringkat awal Islam sehingga mereka menjadi generasi yang hebat yang dipuji oleh Allah dalam Quran. Pertama iaitu istijabah al-kamilah lil wahyi. Mereka terima wahyu dengan secara lengkap, secara sempurna, dan mereka tidak pernah mendahulukan wahyu lebih daripada yang lain. Bila dengar je wahyu, mereka terima bulat 100%. Terus mereka amalkan kalau ada perintah. Kalau ada larangan, terus mereka tinggalkan tanpa menangguhkan. Penerimaan mereka betul-betul 100%, solid. Dan mereka tak pernah mendahulukan
apa yang mereka amalkan semasa jahiliah. Okey, ni wahyu ni baru sampai. Kami ni tak bolehlah sebab kami dah lama pegang fahaman ni. Tak ada. Terima je, terus buang yang lama. Terus amalkan yang baru. Itu ciri-ciri keistimewaan yang pertama. Dan Allah sebut ni dalam surah An-Nisa ayat 65. Boleh buka surah An-Nisa ayat 65. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muka surat 88. Muka surat 88. Allah kata, "Fala wa rabbika la yu'minuna. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah kata, sifat orang beriman, khususnya generasi yang pertama masuk Islam ni, iaitu Allah kata, "Fala wa rabbika," maka demi Tuhan engkau. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. La yu'minu, mereka sebenarnya tak akan beriman. Mereka sebenarnya tak akan beriman. Hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus dalam perkara apa ni? Fima syajara bainahum, dalam semua perkara yang berlaku perselisihan di kalangan mereka. Apa je selisih, mereka rujuk kepada engkau. Itu syarat pertama, beriman kepada Allah. Ada masalah, jangan cari orang, jangan cari ulama, jangan cari guru, tapi cari Nabi. Kemudian lepas dapat apa yang Nabi sebut, dapat hukum, keputusan daripada hadis Nabi ke daripada Quran. Yang kedua apa dah? Summa la yajidu fi anfusihim haraja. Mereka tidak ada rasa haraj dalam hati, iaitu rasa tak puas, tak ada. Ni sunnah Nabi ni, yalah betul juga kan, tapi yang kita buat pun tak salah. Itu mana ada haraj. Yang tu tak ada di kalangan, di dalam hati-hati para sahabat. Bila terima je wahyu daripada Allah, terima je hadis-hadis sahih, satu dia terima, yang kedua tidak ada rasa tak puas, solid 100%. Dan yang ketiga, wa yusallimu taslima, mereka terima dengan keseluruhannya, bukan mereka terima mengikut pilihan. Ada yang mereka suka terima, tak suka mereka tolak. Tak. Yusallimu taslima, mereka menyerah diri pada Allah, pada perintah Rasul sepenuhnya, tanpa pilihan, tanpa mengikut kehendaknya sendiri. Ini ciri-ciri generasi pertama. Bila dengar wahyu je, terus. Tengok, kita banding dengan apa yang kita sekarang berlaku dalam masyarakat kita kan. Sama ada kita belajar agama di sekolah ke, di universiti ke, di dalam kelas ke, seperti macam ni kan. Dalam hati kita, dalam kepala kita, macam-macam ada benda yang kita amalkan, tapi tak sama dengan Allah dan Rasul. Tiba-tiba bila kita dengar Quran, bila kita dengar hadis, menyanggahi ataupun menyalahi apa yang kita buat, kita rasa, tak apalah dulu, biar dulu. Itulah kelemahan kita. Sebab itulah kita tak berubah apa-apa pun. Berbeza dengan para sahabat, bila dengar je wahyu, bila dengar je qala Rasul, habis. Dia tinggal 100% on the spot. Ini kekuatan generasi pertama. Tengok macam semalam kan, semalam. Apa timbul? Saya pun tak faham. Timbul isu Wahabi kan. Dia kata Wahabi sesat. Nabi kata apa? Dengar Nabi cakap, kalau ikut ayat ni, kamu tak akan beriman. Sehingga bila ada masalah, kamu letak Nabi ke depan. Nabi cakap apa? Nabi kata, aku tinggal kamu dua perkara. Kalau kamu pegang dua perkara ni, kamu tak akan sesat. Nabi cakap. Nabi menghukum sesat bukan berdasarkan nama ataupun jenama. Nabi menghukum sesat berdasarkan metod, manhaj. Iaitu, kalau ikut Quran dan hadis, tak sesat. Kalau tak ikut Quran dan hadis, sesat. Nama, Nabi tak sebut. Tapi kita pula hukum mengikut nama. Kalau nama je Wahabi, kita hukum sesat. Berbeza kamu dengan Nabi. Nabi kata ikut Quran dan hadis, tak sesat. Kamu pula bukan ikut Quran dan hadis, tapi tengok nama.
Kalau nama macam ni sesak, ya Allah, di mana Rasul dalam kehidupan kamu? Di mana kehebatan Rasulullah yang bercakap daripada wahyu dalam hati kamu? Di mana? Jadi bila kita menghukum, tengok Nabi cakap apa? Bila kita hukum terus je ikut akal kita, kita tidak hormat Nabi dan kita tidak hormat Allah yang mengutuskan Rasulullah. Allah kata apa dalam surah Al-Hujurat? Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samiun alim. Wahai orang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasul. Bila nak menghukum, tanya dulu, Allah hukum tak? Rasul hukum tak? Kalau Allah dan Rasul tak hukum, jangan kamu lebih daripada Rasul. Jangan kamu memandai-mandai. Kalau Rasul hukum ikut cara macam ni, yang tak ikut Quran dan Sunnah, baru sesat. Kamu hukum ikut cara Nabi. Bukan berdasarkan nama. Jadi kalau nama Wahabi, tapi tak ikut Quran dan Sunnah, sesat. Bukan sebab nama, tapi tak ikut Quran dan Sunnah. Kalau nama dia Ahli Sunnah wal Jamaah, ikut Quran dan Sunnah, betul. Bukan sebab Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi kaedahnya betul, iaitu ikut Quran dan Sunnah. Tapi kalau Al-Quran Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi tak ikut Quran dan Sunnah, tak betul. Walaupun nama dia Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu ikut berhukum mengikut apa yang Nabi hukum. Dan bila kita hukum mengikut apa yang Nabi hukum, jangan ada rasa tak puas hati. Tak boleh lah ustaz, tak sedap lah macam tu. Makna Allah kata, fala wa rabbika, demi Tuhan engkau belum beriman. Sehingga kamu terima Rasul sebagai hakim dan kamu tidak ada lagi rasa tak puas hati. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian kita balik pada ni, ciri-ciri generasi pertama. Jadi pertama tadi apa? Dia terima Islam secara lengkap, tanpa tertangguh, tanpa ragu-ragu. Yang kedua, okey, di sini penulis buku sirah ni dia kata, kenapa sahabat boleh terima? Ini penting ni. Kenapa para sahabat boleh terima dengan mudah, walaupun fahaman ni, agama ni, akidah ni baru sangat bagi mereka. Dan amalan jahiliah, akidah jahiliah dah berkarak dalam hati. Kenapa mereka boleh terima dengan mudah? Terus tukar je. Macam tukar baju je. Kenapa? Sebabnya, pertama, nazahatu qulubihim. Hati mereka bersih. Mereka betul-betul nak hidayat. Jadi mereka bersedia untuk membuang apa saja fahaman, apa saja amalan yang tak sama dengan Quran dan Sunnah. Hati bila bersih, dia mudah nak terima. Tapi kalau hati ni kotor, hatinya ada masih cintakan orang tu, cintakan amalan tu, cakaplah wahyu ke, cakaplah hadis sahih ke, dia tak boleh nak terima. Sebab ada benda dalam hati kita. Satu, hati bersih. Yang kedua, sebab apa sahabat mudah terima? Sebab sahabat betul-betul hidup zaman wahyu turun. Jadi mereka hidup di zaman wahyu turun dan mereka mendengar pula wahyu daripada mulut Rasulullah sendiri. Dan mereka faham apa sebab wahyu itu turun, di mana wahyu itu turun. Kenapa? Apa latar belakang cerita wahyu? Jadi latar belakang cerita tu menyebabkan mereka lebih yakin bahawa wahyu itu memang betul. Sebab apa? Quran menegur apa yang salah dalam masyarakat. Memang mereka nampak betul-betul. Yang ni terang-terang salah. Dan yang ni terang-terang betul. Jadi akhirnya mereka mudah menerimanya. Sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, mereka mudah menerima ialah semua nas-nas, dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah adalah tuju terus kepada diri mereka sendiri ataupun keluarga mereka ataupun kumpulan ataupun jemaah. Jadi ayat Quran ke hadis ke direct menegur mereka. Jadi mereka faham betul-betul bahawa Quran tugasnya ialah untuk membetulkan mereka. Berbeza dengan kita. Kita bila baca Quran, bila baca hadis, kita tak rasa Quran tu sedang menegur kita. Allah sedang bercakap dengan kita. Sebab dalam kepala kita, aku baca nak pahala. Jadi kita tak akan fokus. Allah nak cakap apa ni? Apa yang Allah nak tegur aku? Apa yang Allah nak nasihat aku nak? Tak ada. Okey, itu 3 sebab kenapa mereka mudah terima wahyu. Poin yang pertama tadi. Poin yang kedua, jelas Jadi tajuk besar kita pada kenapa sahabat ni cepat berubah dan menjadi generasi yang hebat. Sebab pertama, mereka terima Al-Quran secara sepenuhnya dan mereka tak pernah mendahului
akal ataupun nafsu ataupun manusia dibanding dengan wahyu Allah dan sunnah Nabi. Dan sebabnya saya sebut 3 tadi. Okey, poin yang kedua, kesan wahyu, kesan ayat-ayat Allah, kesan kalam Allah dalam hati mereka sangat-sangat besar. Sehingga mereka tak ada daya, tak ada kudrat nak menolaknya. Sebagaimana Allah kata, kalau kami turunkan Al-Quran ke atas gunung, gunung akan pecah. Macam itulah hati sahabat. Bila dengar wahyu tu, dia dah rasa, ya Allah, ini betul-betul kata engkau, ya Allah, engkau ni memang hebat. Jadi akhirnya mereka, bila terima wahyu, mereka terima bulat-bulat dan mereka pegang betul-betul. Dan bila berlaku apa saja hujan, mereka tak ada masalah. Walaupun terpaksa mati. Itu 2 sebab utama kenapa generasi yang pertama ni yang hanya dididik oleh seorang guru iaitu Rasulullah dan diajar satu subjek saja iaitu Al-Quran, tapi akhirnya generasi inilah yang menjadi asas untuk Islam tersebar seluruh dunia. Generasi pertama yang beriman di peringkat rahsia inilah yang menjadi asas kepada tertegaknya negara Islam di Madinah. Yang generasi awal inilah yang menjadi asas kepada kekuatan Islam untuk mengalahkan Rom dan Parsi. Ni generasi awal, lebih kurang 40 orang ni. Hanya belajar daripada seorang guru Rasulullah dan hanya belajar satu subjek saja iaitu Al-Quran. Wallahu a'lam. Masa dah habiskan. Jadi kita berhenti dalam buku kita tajuk sebelum Islamnya jin. Kita berhenti sebelum tajuk Islamnya jin, muka surat 141. Okey, ada soalan ke? Kenapa kecil dah? Tak apa. Kena. Mana ni? Buku ada tapi kat kita habislah. Kalau nak kita kena order daripada Indonesia. Dah ambil masalah mungkin 3 minggu. Macam mana nak beli buku? Dan saya cadangkan kepada Muhammad Musaddiq. Siapa nak beli boleh beli melalui Shopee. Shopee kan? Shopee. Harga dia rasanya RM95 sekali dengan pos. Boleh beli melalui Shopee ya. Ini bukunya. Macam mana pula keadaan sekarang? Ustaz. Dah? Apa? Tahu kita dapat silau. Silau campur dengan tulisan halus. Macam mana? Mana soalan? Amin. Ustaz nak tanya bagaimanakah kita nak mendapat dalil yang tepat lagi sahih sedangkan ramai lagi masyarakat tak faham. Subhanallah, sekarang jadi zaman kita ada kelebihan. Zaman Nabi kelebihan ni tak ada, tapi mereka lebih hebat, lebih kuat. Walaupun kelebihan tak sebanyak yang ada zaman kita. Sekarang kita boleh cekkan mana hadis sahih, mana hadis dhaif dengan pertama, fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang betul-betul alim dalam bidang yang kita nak tanya. Kalau nak tanya hadis, tanyalah pakar hadis. Tengok pengajian dia di mana. Kalau dia ada PhD dalam bidang hadis, tanyalah. Tapi kalau belajar sikit-sikit, tak payahlah. Satu. Yang kedua, sekarang kita boleh ada, apa dia panggil? Apps kan?
Kita boleh cek je. Kalau dalam bahasa Arab lagi banyaklah. Kita type je perkataan hadis. Kita type sihhatu, kesahihan hadis. Kemudian kita type satu perkataan hadis. Contoh mabalu akwam. Dia pun keluar. Hadis tu dengan lengkap, kemudian dia beritahu hadis sahih, riwayat oleh siapa. Dan dalam bahasa Melayu pun saya rasa dah ada, boleh cuba Google. Saya belum buka lagi yang dalam bahasa Melayu. Jadi dua cara kita nak tahu hadis sahih ataupun tak. Pertama, tanya orang yang betul-betul pakar dalam bidang tu. Yang kedua, kita boleh Google dalam yang betul-betul dibuat oleh badan-badan yang ada otoriti. Saya tak pasti yang terbaru dia dibuat oleh siapa. Rasanya JAKIM ke, UKM ke, UTM, saya lupa. Wallahualam. Apa sebabnya wujud golongan anti hadis? Dia sebenarnya al-kufru millatun wahidah. Kufur tu sebenarnya agama satu je. Sebenarnya dia sebut anti hadis, sebenarnya dia kufur kepada Al-Quran. Dia mendakwa, dia macam ni. Saya ingat pada satu ceramah, satu ceramah Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia kata orang-orang yang tak beriman ni, dia tahu apa yang dia sembah tu tak betul. Tak masuk akal. Dan dia tahu Islam tu agama yang benar, logik, sesuai dengan akal. Tapi dia tak nak beriman dengan Al-Quran dan tak beriman dengan Allah sebab apa? Ada tanggungjawab. Kena solat, macam-macam kena buat. Dan semua perintah Allah berlawanan dengan nafsu. Tutup aurat, nafsu tak suka. Jadi dia tak nak buat perintah tu, tapi dia tak nak orang nampak dia lawan Tuhan. Maka dia buat alasan. Saya belum sampai masa dan saya sembah berhala ni pun sebab sebagai perantaraan. Sebenarnya semua tu alasan untuk menidakkan tanggungjawab dalam agama kalau dia beriman kepada Allah. Jadi sekarang anti hadis kan. Anti hadis pun sama. Sebenarnya dia tolak, dia tak nak terima semua Quran dan hadis. Tapi tak nak nampak dari segi psikologi, dia tak nak orang nampak ni dia tolak semua. Bila tolak Quran dan hadis, orang kata kafir. Jadi paling-paling kurang, orang tak kata dia kafir. Sebab apa? Saya terima Quran. Saya terima Quran. Macam mana kafir? Cuma saya tak terima hadis. Sebenarnya, itulah gambaran sebenarnya orang menolak Quran dan hadis. Sebab yang suruh ikut hadis ialah Quran. Quran kata, fattabi'uni, ikut aku. Siapa ikut Nabi? Quran cakap, kalau betul kamu ikut Quran, wajib kamu ikut hadis. Dan Allah kata, man yuti'ir rasul, faqad ata Allah. Quran juga kata, siapa tak pada Rasul, dia juga tak pada Allah yang menurunkan Al-Quran. Jadi sebenar, orang panggil apa ni? Kata-kata manis, tapi maksud daripada kata-kata manis adalah kebatilan. Saya beriman dengan Quran. Nampak manis, tapi sebenar batil. Iaitu menolak hadis. Sebenarnya menolak hadis juga menolak Al-Quran. Jadi kenapa ada golongan-golongan macam ni? Ialah bila manusia tak suka pada Al-Quran, tak suka pada Islam, sebab tanggungjawab yang besar, maka dia akan cari apa saja alasan supaya mereka tak jalankan tanggungjawab yang ada dalam Al-Quran, tapi dia tak nak orang nampak dia kafir. Dia tak nak amalkan sunnah Nabi, tapi dia tak nak orang kata dia ni kafir. Dia kata saya beriman dengan Al-Quran. Jangan hadis je. Sebenarnya dia menolak dua-dua. Jadi jangan peliklah, Nabi pun dah bagi ramalan, umat aku akan berpecah kepada 73 puak. Dan Allah pun sebut dalam Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang taat kepada Allah. Sedikit sekali. Jadi jangan peliklah puak-puak ni ramai. Anti hadis ke, anti Al-Quran ke, anti sunnah ke, ramai. Wallahu alam. Golongan yang ikut Nabi tu sedikit je bilangannya di akhir zaman. Ya, sikit. Daripada 1000 adalah seorang. Kita jangan fokus pada golongan sedikit tu, tapi kita fokus kepada apa? Aku sendiri ni ikut tak Nabi? Nabi kata semua umatku akan masuk syurga, kecuali orang yang ingkar. Jelas Semua umatku akan masuk syurga. Yang tak selamat siapa? Yang ingkar Nabi. Bukan ingkar ulama. Bukan ingkar sahabat, ingkar Nabi. Pentingnya Nabi. Ingkar Nabi tak masuk syurga. Jadi sahabat tanya, siapa yang ingkar? Nabi kata, siapa taat pada aku, dia masuk syurga. Jadi asas nak masuk syurga, taat pada Rasul.
Nabi tak kata taat pada Rasul, taat pada ulama. Taat pada Rasul. Ulama pun kena taat pada Rasul. Barulah ulama tu boleh masuk syurga. Sebab tu Imam Syafi'i berkata, sekiranya kamu jumpa hadis aku ataupun pendapat aku yang bercanggah dengan hadis Nabi, ambil pendapat aku dan campak. Sebab siapalah aku bila dibanding dengan Rasul yang tidak bercakap melainkan wahyu. Kemudian bila sahabat tanya, siapa yang derhaka? Nabi kata, siapa yang man asani faqad aba. Siapa yang engkar pada aku, pada perintah aku, sebenarnya dialah orang yang derhaka. Dan yang inilah yang tak akan masuk syurga. Wallahu a'lam. Kenapa bila dengar ceramah ustaz semangat diri, bila keluar kuliah kendur balik dan lalai semula? Macam tu kena dengar sepanjang masa lah. Lepas kelas ni dengar rakaman lagi. Kalau kendur lagi, dengar lagi rakaman yang lama. Rakaman saya ada 1000, boleh nak dengar 5-6 jam satu hari. Okey, sebab kendur ni satu benda yang biasa. Sebab tu Allah kata apa? Bila kita duduk dalam majlis ilmu, okey bersemangat je kan? Dapat ketenangan. Bila keluar balik rumah lain cerita. Itu satu benda yang biasa. Bahkan berlaku juga kepada sahabat Nabi. Kita ni bukan sahabat Nabi, tapi sahabat Nabi pun berlaku benda macam ni. Ada seorang sahabat Nabi nama dia Hanzalah. Hanzalah ni bila dengar tazkirah Nabi, bila duduk dalam masjid Nabi, dia rasa bersemangat, rasa nak berjihad, rasa tenang. Tapi bila balik rumah dengan keluarga lain, macam double standard lah, macam talam dua muka. Maka dia pun keluar rumah, dia menjerit. Dia kata, qad nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Subhanallah. Hebatnya sahabat. Hebatnya sahabat menuduh diri munafik. Hebatnya kita tuduh orang munafik. Jadi sahabat rasa dia munafik. Kenapa? Apa makna munafik? Depan lain, belakang lain. Ada dua watak. Jadi Hanzalah rasa, aku ni macam ada dua watak je. Depan Nabi nampak okey, semangat, warak, soleh. Tapi bila balik rumah, haru biru. Lara, tengok drama Korea, Jepun, Filipin. Jadi aku ni macam munafik. Dia pun stres, dia keluar, dia kata qad nafaqa Hanzalah. Hanzalah dah munafik dah. Hanzalah dah munafik. Bila Abu Bakar dengar, Abu Bakar tanya, kenapa kamu mendakwa, menuduh diri kamu munafik? Yalah, aku sebab duduk depan Nabi, dalam majlis Nabi rasa okey, baik, tenang. Bila balik rumah lain pula. Abu Bakar kata, aku pun rasa macam tu lah. Abu Bakar pun rasa macam tu. Lalu mereka jumpa Nabi, Nabi kata, begitulah tabiat iman, turun dan naik. Dan sebab itulah kamu kena sentiasa mendengar tazkirah. Dan sebab itu Allah berfirman, "Fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Selalulah beri peringatan. Kenapa? Peringatan tu makna benda yang dia tahu tapi lupa. Dia dah tahu tapi lalai. Jadi kena dengar selalu peringatan. Jangan sombong, aku dah tahu, aku dah dengar. Jangan. Allah kata selalulah beri peringatan sebab peringatan tu sangat-sangat berfaedah kepada orang beriman. Kalau kamu beriman, kena selalu dengar. Tapi kalau kamu orang tak beriman, tazkirah, kamu tak suka dengar. Dengar sekali je boring. Mana nilai kamu tidak ada iman. Wallahu alam. Buku. Ustaz kena apa tu? Kena? Ustaz, benar ke apa yang berlaku di dunia diketahui oleh arwah di kubur? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil orang yang dah mati dalam kubur tahu apa yang berlaku. Satu. Yang kedua, logiknya berdasarkan dalil yang sahih, Nabi kata orang yang dalam kubur ni dua keadaan je. Dua keadaan je. Pertama, kuburnya akan menjadi taman daripada taman syurga. Orang duduk kat taman ni kadang-kadang lupa habis semua. Jadi kalau dalam kubur tu taman syurga, dia lagi lupa apa yang berlaku kat dunia. Dia penat dah, letih dah aku 60 tahun. Sekarang aku duduk dalam taman syurga. Kenapa nak menyusahkan diri duduk fikir lagi? Logiknya,
Kalau kubur dia taman syurga, dia tak akan ingat. Dia tak akan tahu apa yang berlaku di dunia. Apatah lagi tidak ada dalil. Dan kalau dia bukan taman syurga, dia akan jadi lubang neraka. Lubang neraka ni makna orang diseksa 24 jam. Macam mana diseksa 24 jam, sempat lagi nak ambil tahu pasal anak, pasal isteri, tak ada. Saya bagi analogikan, orang tengah dipukul, dibelasah, ditikam. Agak-agak dia ingat tak masalah keluarga? Tak ada. Dia dah fikir, duk mengerang, duk menjerit, sakit dan sebagainya. Wallahu alam. Bukan apa tu? Bukan tujuan menyalahkan sesiapa kerana tumpuan bukan bertujuan menyalahkan sesiapa. Kenapa tumpuan pendakwah dalam negara kita tidak kepada ilmu Al-Quran? Terutamanya tadabbur. Di mana silapnya? Silapnya, ini pandangan saya lah, Datuk Adnan. Kenapa ramai penceramah, ramai ustaz tak fokus pada tadabbur Al-Quran? Ini pandangan saya. Sebabnya, biasa ustaz ni, ataupun penceramah, dia akan cakap apa? Yang dia belajar. Yang dia belajar pula apa dia? Berdasarkan sistem yang ada, sistem sekarang memecah-mecahkan Islam, memecah-mecahkan ilmu agama. Ini bahagian syariah. Bila bahagian syariah, belajar hadis ataupun fiqah. Dia tak akan belajar tafsir. Dia tak akan belajar akidah. Okey, ini kuliah Usuluddin. Belajar apa? Akidah. Belajar tafsir. Dia tak belajar pula hadis. Dia tak belajar pula fiqah. Dia tak belajar pula bahasa Arab. Jadi akhirnya, penceramah tu ataupun ustaz akan cakap apa yang dia belajar. Bukan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Sedangkan Al-Quran diturunkan bukan berdasarkan apa yang Allah nak. Tak. Al-Quran diturunkan ialah berdasarkan apa yang diperlukan oleh manusia. Manusia semua akan rosak. Semua akan jahanam. Kecuali dirawat oleh ilmu Allah. Oleh perintah Allah dan Rasul. Maka Quran merawat hati mereka satu persatu. Tanpa memisahkan ilmu. Kamu kena belajar akidah. Ada dalam Quran. Kamu kena belajar tafsir, ada dalam Quran. Kamu kena belajar al-asma' wa sifat, ada dalam Quran. Kamu kena belajar hukum hakam, ada dalam Quran. Jadi Quran itu sebenar lengkap. Kemudian dihurai, didetailkan lagi oleh sirah Nabi, oleh sunnah Nabi. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, kita akan mengajak orang Al-Quran. Tapi kalau kita belajar mengikut pecahan yang dilakukan oleh sistem barat itu, dia pecah. Ini bahasa Arab, tak erti dah akidah. Yang ni bahasa Arab, tak erti dah hadis. Akhirnya menjadikan dia mengajar bukan mengikut masalah masyarakat, tapi dia mengajar mengikut apa yang dia tahu, apa yang dia belajar. Itu pandangan saya. Lepas tu kalau ada kelas tadabbur Al-Quran macam ni, dia tak akan mengajar lain dah. Sebab dia tahu dengan Quran je menyelesaikan semua masalah. Dengan hadis tak boleh selesai masalah. Dengan fiqah tak boleh selesai masalah. Berapa ramai orang yang pakar dalam fiqah tapi tak berakhlak. Berapa ramai yang belajar fiqah tapi fanatik pada mazhab. Wallahu alam. Kenapa? Itu tak boleh besarkan? Bagaimana yang dimaksudkan ulama pewaris Nabi? Sedangkan ramai ustaz seolah terikat pada mazhab. Pewaris Nabi, dia macam pewaris harta lah. Pewaris harta. Apa makna pewaris harta? Saya mewarisi harta bapa saya. Makna apa? Saya ambil 100% harta bapa saya. Barulah saya dipanggil pewaris. Kalau saya ambil harta bapa saya separuh, harta pakcik saya separuh, harta siapa lagi, jiran saya separuh, saya tak dipanggil pewaris bapa saya. Jadi bila pewaris bapa ambil harta 100% daripada harta bapa. Begitu juga pewaris Nabi ialah yang ambil ilmu 100% daripada Nabi dan Quran. Baru dipanggil pewaris Nabi. Kalau pewaris Nabi tapi yang daripada Nabi pun ambil, daripada mimpi pun dia ambil, daripada guru dia pun ambil, itu bukan pewaris Nabi. Itu pewaris nasi kerabu.
Ustaz dekat Mahat yang belajar Quran lagi mengaji sambung, bila yang start nak buat kedudukan? Saya mula mengajar tadabbur. Sebenarnya masa saya belajar di sekolah Arab, langsung saya tak faham Quran. Masa saya belajar di Universiti Al-Azhar, sekejap tak faham Al-Quran. Saya ambil kuliah Usuluddin, saya tak faham Al-Quran. Quran tak masuk dalam hati saya. Kemudian bila saya belajar di Universiti Ummul Qura di Mekah, pun saya tak berapa lagi faham Al-Quran. Kemudian saya belajar sambung Fakulti Bahasa Arab. Fakulti Bahasa Arab, kemudian saya mendalami Bahasa Arab juga dengan syekh di luar. Saya belajar Nahwu, belajar I'rab dan sebagainya. Saya ada sedikit kebolehan dalam Bahasa Arab. Kemudian, saya belum lagi menjiwai ilmu tadabbur. Saya balik ke Malaysia mengajar di kolej swasta. Saya belum menjiwai ilmu tadabbur sebab saya terikat dengan sistem. Kemudian saya pindah ke Kelantan mengajar lagi kolej swasta. Saya belum menjiwai tadabbur. Sebab saya terikat dengan sistem. Bila saya bekerja dengan orang ataupun dengan sistem, saya terikat dengan sistem. Bila terikat dengan sistem, saya tak boleh bebas. Dia kalau Islam, dia kena bebas. Baru dia dapat Islam yang sebenar. Kemudian, saya mengajar kat sekolah pun sama. Akhir sekali saya berhenti dan saya mula mengajar. Dan bila start saya mengajar di masjid ataupun di mana-mana, saya perlukan maklumat banyak. Saya pun mula membaca. Saya mula baca buku-buku tafsir. Kelebihannya yang Allah bagi pada saya sedikit ialah saya boleh bahasa Arab, jadi saya boleh baca macam-macam buku tafsir, macam-macam buku hadis, macam-macam buku fiqh. Sebab bahasa Arab adalah ilmu alat. Daripada situ bila saya baca tafsir, saya mula menjiwai ayat Al-Quran. Bila saya baca, masuk kat sini. Bila masuk kat sini, saya rasa aku mesti sampaikan. Itulah tujuan Quran. Quran bila masuk kat sini, dia mesti nak keluar balik. Keluar balik supaya orang juga tahu macam dia. Mula daripada situlah. Jadi sebenarnya yang menjadikan saya mengajar tadabbur ialah kefahaman saya daripada Al-Quran yang terhasil daripada bukan sistem tu. Tapi saya dapat setelah saya keluar daripada sistem tu. Wallahu a'lam. Dah. Okey. Ada lagi? Okey, tak ada? Kalau ada soalan boleh sambung. Okey. Saya nak umumkan sebab besok lepas zuhur ni saya nak pergi ziarah satu rumah keluarga asnaf. Kita ziarah bagi barang dan bagi mesej, sampaikan mesej ilmu lah. Kemudian besok pun kita akan pergi lagi di 3 tempat. 3 keluarga asnaf dan nak pergi ziarah satu rumah anak yatim yang ada 100 orang lebih anak yatim di Sungai Buloh. Jadi kelas besok tak ada. Kelas besok tak ada. Dan Sabtu pun kalau dibenarkan mungkin kita merentas negeri kalau dibenarkan untuk pergi tengok, untuk sampaikan Quran pada mereka. Walaupun dalam keadaan macam ni, mereka kalau mereka memerlukan makanan, sebenarnya mereka 100 kali lagi memerlukan ilmu Al-Quran. Sebab Quran saja yang akan menjadi syifa kepada penyakit manusia. Jadi kelas kita cuti, besok tak ada, Jumaat, Sabtu, Ahad tak ada. Kita jumpa lagi pada hari Isnin. InsyaAllah pukul 10.30 macam biasa. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.